Bismillah. Dalil yang menyatakan bahawa orang-orang musyrikin itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Qaulu ta'ala thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ini dalil menunjukkan bahawa mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Na'am, qad asyraka ba'dud dunya al-ba'du fid dunya. Semasa di dunia dulu mereka telah melakukan syirik. Lakin muddatud dunya bil idafati ilal abad aqall min yaumin. Tetapi tempoh hidup di dunia jika dinisbahkan kepada kehidupan yang kekal, aqall min yaumin, maknanya kurang daripada satu hari di akhirat. Tak sampai satu hari di akhirat, kerana di akhirat itu tidak ada waktu penghujung. Baik, seterusnya kita lihat. Qalu ta'ala ma uridu minhum min rizqin. Maksudnya ma khalaqtuhum liyarzuqu anfusahum. Aku tidak mencipta manusia itu untuk memberi rezeki kepada diri mereka. Awahidan min ibadi, ataupun memberi rezeki kepada salah seorang daripada hamba-hambaku. Wa ma uridu ayyutaimun. Dan aku juga tidak inginkan mereka untuk memberi makan kepada orang lain. Qala ta'ala ayyutaimu ibadi wahya idafat taksis, yaitu aku tidak suruh mereka untuk memberi makan kepada hamba-hambaku. Wahya idafatu taksis, yaitu sandaran secara khusus kepada hamba Allah SWT. Wa inna Allaha wa razzaqu zu quwwatil matin. Maksud quwwatul matin ialah syadidul quwwah. Wal matin birrafa. Sifatul lidhu. Di sini ada dua nuktah yang penting. Pertama, kalimah mufradat, asyadidul quwwah. Zu quwwatul matin ialah asyadidul quwwah. Kedua, poin kedua iaitu awal matin. Birrafa dibaca dengan rafa. I'rabnya sifah lidhu. Qalahu ta'ala fa inna lilladzina zalamu, yakni sesungguhnya mereka yang telah menzalimi. Siapa yang dizalimi? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakdzib min ahli Makkah. Kezaliman mereka ialah mendustakan Nabi. Itu adalah zalim yang nyata. Siapakah mereka yang telah mendustakan Nabi? Min ahli Makkah, iaitu orang-orang ahli Makkah ataupun puak musyrikin. Zanuban misla zanubi ashabihim. Maksud zanub ialah nasiban. Mereka akan menerima nasib, iaitu azab minallah. Azab minallah. Misla nasibi ashabihim wa nuzaraihim minal qurun al-muhlakah. Mereka akan menerima azab daripada Allah sebagaimana azab ke atas sahabat-sahabat ataupun puak-puak mereka minal qurunil muhlakah, di kurun-kurun yang telah dibinasakan oleh Allah SWT, iaitu seperti di zaman Nabi Nuh AS, di zaman Fir'aun, ataupun zaman Nabi Musa AS. Itu adalah sebagai contoh azab yang telah Allah SWT turunkan ke atas umat-umat terdahulu. Maka tidak mustahil bagi orang-orang musyrikin Makkah mereka ditimpa azab yang sama. Kerana apa? Kerana mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Zujjaj,
Al-Imam Rizal, az-zanubu fil lughah an-nasib. Ini makna mufradat. Kita boleh ambil mufradat ini iaitu zunu az-zanub maksudnya an-nasib iaitu habuan ataupun bahagian. Fala tasta'jilun. Maka dengan itu janganlah kamu minta disegerakan. Ai nuzulil azab, minta disegerakan turunnya azab Allah. Wa hadza jawabun An-Nadhr bin Haris wa ashabuhu hina ista'jalu al-azab. Ini jawab, ayat ini jawab kepada satu kumpulan lelaki atau yang dituai oleh An-Nadhr bin Haris dan sahabat-sahabatnya, di mana mereka ini meminta disegerakan azab ke atas mereka. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Yang dimaksudkan sini ialah wailul lilladzina yaumihim, yaum sini ialah yaumul qiyamah. Itu satu pendapat. Kita boleh guna pendapat ini. Apa maksud yaum? Ialah yaumul qiyamah. Pendapat yang kedua iaitu min yaumil badar. Wa qila min yaumil badar iaitu Allah bersumpah supaya mereka berada dalam keadaan celaka daripada hari Badar. Wa qad nazala bihim al-'adzabu al-maw'ud yaumul badar. Dan telah diturunkan azab ke atas mereka pada azab yang telah dijanjikan. Al-maw'ud iaitu azab yang dijanjikan pada hari Badar. Wa lahum fil akhirati asyaddul 'adzab. Dan mereka, orang-orang kafir ini, bukan hanya ditimpa azab di dunia iaitu seperti hari Badar, bahkan di akhirat kelak mereka akan ditimpa sekali lagi azab yang lebih pedih. Ini pendapat ulama, wallahu a'lam. Baik. Kita lihat seterusnya. Cuba lihat dahulu bentuk soalan. Bentuk soalan iaitu pertama daripada awal tajuk wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mal murad bil ibadah fil ayat. Baik, al murad biha yang dimaksudkan itu ialah li'amirihim bil ibadah, yang dimaksudkan manusia dicipta oleh Allah, manusia dan jin liya'budun iaitu li'amirihim bil ibadah, supaya diperintahkan ke atas mereka beribadat kepada Allah. Wa huwa manqul an Ali radhiyallahu an. Pendapat ini diambil pada pendapat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa qila yakun ibadan. Dan ada pendapat lain menyatakan bahawa manusia dicipta supaya menjadi hamba kepada Allah. Wal wajhu, apa sekalipun poinnya ialah syahidnya antahmilal ibadah ala tauhid. Poin utama ialah ibadat itu membawa kepada tauhid Allah SWT. Maka tidak ada faedah sekiranya mereka beribadat tetapi mereka syirik kepada Allah SWT. Amalan mereka tidak diterima. Soalan seterusnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Soalannya, isyrah hadhil ayat. Syarah ayat, ma khalaqtuhum, tidaklah aku jadikan mereka liyarzuku anfusahum, untuk mereka sendiri memberi rizki kepada diri mereka, awahid min ibadi, ataupun salah seorang daripada hamba-hambaku, wa ma uridu ayyut'imu ibadi, dan aku juga tidak minta mereka supaya memberi makan kepada hamba-hambaku. Jadi tafsiran kepada ayat tadi. Ini tafsiran mudah. Wa qala Allah Ta'ala innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Makna zu quwwatil matin yaitu ma khalaqtuhum liyarzuqu anfusahum.
Afan, ini ada kesilapan sedikit. Kita terus kepada di sini. Innallaha wa razzaqu dzu quwwatil matin. Ma makna dzu quwwatin asyadid. Ini hanya perlu ini saja jawapannya. Kalau soalannya ma makna dzu quwwatul matin, jawapannya asyadidul quwwah wal matin. Tidak perlu menambah sebagaimana dalam tafsiran. Baik, soalan keempat, ma i'rab al-matin. Di situ sebagaimana Ustaz sebut tadi ada 2 poin. 2 poin. Pertama dari segi makna, yang keduanya segi i'rab. Soalan ini akan didatangkan dalam bentuk berasingan. Dan setiap jawapan itu kebiasaannya diperuntukkan 2 markah. Jadi jika i'rab, pada perkataan pertama, jawapan pertama 1 markah, dan perkataan kedua 1 markah. Qala Allah Ta'ala, fa inna lilladzina zalamu zanuban misla zanubi ashabihim fala tasta'jilun. Tafsir ayat ini, fa inna lilladzina zalamu, sesungguhnya bagi mereka yang menzalimi Rasulullah. Apakah yang dizalimi mereka itu? At-takdzib ataupun bitakdzib min ahli Makkah, yaitu kezaliman mereka terhadap Nabi ialah mereka tidak beriman kepada Nabi ataupun mereka mendustakan Nabi. Mereka itu ialah ahli Makkah. Nasiban min azabillah, yaitu zanuban misla dunubi ashabihim. Nasiban min azabillah, mereka akan menerima azab Allah. Misla nasib ashabihim, sebagaimana azab yang telah pernah diturunkan ke atas puak mereka, iaitu puak syirik, puak yang melakukan syirik seperti orang-orang Quraisy Makkah. Wa nuzaraihim minal qurun al-muhlakah, dan orang-orang yang terdahulu di zaman kurun-kurun yang dibinasakan oleh Allah SWT. Fala yasta'jilu nuzulul azab, maka janganlah mereka minta disegerakan azab, kerana azab Allah itu sangat pedih. Dan azab Allah telah pernah diturunkan ke atas orang-orang terdahulu. Qala Allah Ta'ala, fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Ini soalan tadi juga, ayat tadi, tapi soalannya lain. Mal muradu biyaumihim. 2 pendapat ulama, yaumihim maksudnya ialah yaumul qiyamah. Waqilah, dan ada pendapat lain katanya yaumul badar. Baik, ini bentuk soalan. Kita teruskan kepada ayat ya. Okey, ayat. Baik. Ini sudah habis ini. Dan sekarang ni kita rujuk lihat balaghah, dari segi balaghah. Balaghah dihuraikan di penghujung ayat. Baik, dalam buku ini Ustaz tunjuk ialah buku cetakan Azhar yang telah disediakan dalam hard copy. Jadi antum boleh rujuk kepada buku masing-masing, iaitu min asraril balaghah fi qouli ta'ala hal ataka hadisu dhaif Ibrahim al-mukramin. Sini adanya hal, istifham. Istifham ini dipanggil istifham litasfiq wa tafkhim. Sekiranya soalan berbunyi ma naul istifham fi qouli ta'ala hal ataka hadisu dhaif Ibrahim al-mukramin. Istifham litasfiq wa tafkhim, itu jawapannya. Soalan bukan dalam bentuk soalan untuk mendapat jawapan, tetapi untuk menarik perhatian supaya kita mendengar sesuatu yang akan diceritakan nanti. Wa qaulu ta'ala fi qali fatawalla bi ruknihi. Fi qauli ta'ala fatawalla bi ruknihi, di sini isti'arah. Dari segi balaghahnya adalah isti'arah, haitsu isti'arah ruknul lil junun.
di mana dipinjamkan perkataan ar-ruknu. Rukun-rukun ni adalah satu yang kokoh. Jadi tempat manusia bersandar. Fir'aun bersandar kepada tenteranya. Dia menganggap bahawa tenteranya itu kuat. Jadi semasa fatawalla bi rukni, Fir'aun telah memesong ataupun berpaling daripada beriman, dan mereka Fir'aun bergantung kepada tenteranya dan balik pada tenteranya. Li'anna Fir'aun yatakawwa bihim, kerana Fir'aun itu dia merasa kekuatannya ialah pada tenteranya. Ini dipanggil isti'arah. Seterusnya kalau Ta'ala wa huwa mulim. Di sini mulim sini dipanggil cela. Mulim cela di sini dipanggil dalam segi balaghah, istilah balaghah majaz akli. Haitsu utlika ismul fa'il ala ismil maf'ul, di mana diletakkan isim fa'il ala isim maf'ul. Mulimun adalah maf'ul, fa'il bermakna maf'ul. Wal makna annahu mulamun ala tughyanihim. Ada segi makna bahawa mereka ataupun dia telah dicela ke atas tughyanihim, iaitu cela itu disebabkan atas kezaliman mereka sendiri ataupun kerana mereka melampaui batas. Baik, seterusnya kita lihat sebahagian ba'du ma yustafadu minas surah al-karimah. Maksudnya sebahagian istifadah yang dapat diambil daripada awal surah yang dapat kita belajar. Jadi pelajar boleh mengeluarkan istinbat sendiri berpandukan kepada ayat yang kita belajar. Istinbat sini ialah himpunan istinbat daripada awal surah sehinggalah akhir. Baik, pertama jika kita lihat kepada tajuk pertama Az-Zariyat, iaitu bermula dengan qaul Ta'ala waz-zariyati zarwa. Di situ adanya istinbat. Falhamilati wiqra, faljariyati yusra. Ini semua adalah qasam. Jadi di sini menunjukkan bahawa lillahi ayyuqsima bima yasha' min khalqih. Ini bukti ataupun bahawa sesungguhnya Allah SWT bersumpah dengan apa sahaja yang dikehendakinya daripada makhluk-makhluk ciptaannya. Lil fath al-anzar ila badi'is sana'i, untuk menghala ataupun menarik perhatian kita bahawa Allah itu Maha Pencipta. Allah bersumpah dengan makhluk, di mana makhluk yang Allah SWT itu merupakan Allah bersumpah dengan makhluknya yang besar-besar seperti langit, bumi, angin, hujan dan sebagainya. Inilah benda-benda yang besar. Ini terdapat dalam tajuk pertama, iaitu permulaan ayat Az-Zariyat. Yang kedua, al-jannatu tanalu bil a'mal salihah. Bil a'malis salihah. Syurga itu dicapai dengan amalan saleh. Surga itu dicapai oleh amal saleh. Tajuk ini ialah dalam tajuk Jazaa'ul Muttaqin wa Sifatihim. Ini yang tajuk kedua. Ayat ini tajuk. Tapi pelajar boleh mengambil pengajaran daripada ayat-ayat yang lain dalam tajuk yang sama, menambahkan lagi istinbat. Istinbat daripada kita sendiri ataupun berbincang dengan guru-guru anda untuk menghasilkan istinbat. Yang ketiganya, ikramud dhaif min makarimil akhlaq. Memuliakan tamu adalah sifat ataupun sifat yang mulia. Menghormati tetamu ataupun menyambut tetamu, memberi makan kepada tetamu adalah sifat yang mulia. Ini istinbat ini diambil daripada tajuk Dhaif Ibrahim.
Yang keempat, al-maqsudul a'zam min khalqil insan wal jin wa ibadatillah. Yang dimaksudkan ataupun tujuan utama, tujuan yang paling besar dicipta Allah Taala manusia dan jin, tujuannya ialah beribadat kepada Allah. Ini tajuk mana? Tajuk mana? Tajuknya ialah ibadat ya al-maqsud al-a'zam. Yang kelima, ar-rizqu biyadillah ta'ala. Rizki itu datangnya daripada Allah SWT, iaitu di hujung tajuk al-ibadah ya al-maqsud al-a'zam. Yang keempat, al-ittikhazul aizah wal ibrah min qasasil anbiya. Dari keseluruhan ayat ini menceritakan tentang kisah-kisah para anbiya. Ini ambil keseluruhan ayat. Jadi dalam pelajaran yang kita belajar itu banyak menceritakan tentang para anbiya, tentang kisah-kisah as-sabiqin, orang-orang terdahulu, mereka yang syirik kepada Allah SWT, lalu Allah turunkan azab ke atas mereka. Dengan itu, setakat itu dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung di minggu hadapan surah baru insyaAllah, yaitu surah At-Tur. Diminta supaya pelajar-pelajar membaca dan memahami dahulu sebelum kita memulakan PDP seterusnya. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.